我们来敬拜的主是那位拒绝向撒旦下跪的耶稣。 Tuhan yang memanggil kita untuk beribadah hari ini adalah Yesus yang sama yang telah menolak pencobaan untuk menyembah iblis. 他选择十字架上的耻辱，而不是世上荣耀的国度。 Dia memilih menanggung malu di atas kayu salib daripada menerima kerajaan dunia yang mulia. 然而今天他是万主之主，万王之王。 Dan hari ini dialah Tuhan atas segala Tuhan, Raja atas segala Raja. 现在所积蓄的一切智慧、知识、荣耀、权柄，都在他里面藏着。 Saat ini di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan, kemuliaan dan kuasa. 我们与历代众圣徒同声呼喊。 Bersama dengan orang-orang kudus dari segala zaman, kita berseru. 曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。 Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. 弟兄姐妹们，我们的主耶稣已经复活了。 他确实已经复活了，他已经战胜了死亡和罪恶的权势。来吧，我们要来赞美他，高举他，我们要永戴主为王。 送出去。
伟大的神，我们为复活的神迹赞美你。 Allah yang maha besar, kami mengucap syukur memuji Engkau atas mujizat kebangkitan Yesus. 我们感谢你，因为耶稣的复活赐给我们盼望。 Kami mengucap syukur oleh karena kebangkitan Yesus, kami memiliki pengharapan. 因耶稣活着，我们期盼永生。 Sebab Yesus hidup, kami mengharapkan dan menantikan hidup yang kekal. 我们深知，无论是以前的事、现在的事或将来的事， Kami tahu dari yang dulu, yang ada sekarang, dan bahkan yang akan datang. 都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们主耶稣基督里的。 Tidak akan memisahkan kami dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. 阿 Amin. 唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。 Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 弟兄姐妹，为了耶稣为我们所做的一切，我们除了感谢，还是感谢。感谢耶稣的十字架，感谢耶稣愿意付上代价。 十字架，感谢你付上代价，担当我罪和羞愧，使我完全只下奇妙恩典。感谢你无比大爱，感谢你。 谢洗净我无悔，使我了解你完全包容赦免。神羔羊配得，坐在宝座上，都带着尊贵冠冕。 做王到永远，来尊重赞美，耶稣神儿子，从天降下被钉十架，神羔羊配得。 最和羞愧，使我完全只下奇妙恩典。感谢你无比大爱，感谢你听恩双手，好学习尽我无悔，使我了解你完全。 包容赦免，神羔羊配得，坐在宝座上，都带着尊贵冠冕，你做王到
Jemaat yang terkasih, saat ini marilah kita tenang di hadapan Tuhan. Kita akan mengaku dosa kita melalui bacaan bertanggapan. Liturgis akan membawakan ayat firman Tuhan, dan kemudian jemaat akan menanggapi dengan pengakuan akan kesalahan-kesalahan kita yang telah mendukakan hati Allah. Dengarkanlah firman Tuhan dari Injil Lukas. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Kita mengubur mimpi-mimpi kita sebelum mereka diberi kesempatan untuk hidup. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Dengan mudahnya kita menyerah atas pengharapan bahwa Allah akan melakukan karya yang luar biasa. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Allah berbicara melalui orang asing yang kita temui, tetapi kita tidak mendengarnya. Kita tidak ingin ditantang dengan pesan baru. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Kita mencari kehidupan dari kematian masa lalu. Kita berpegang pada ingatan kita, kesalahan kita, dan luka kita. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Kita terlalu sering merasa terluka dan tidak layak atas anugerah penyembuhan dan janji pemulihan dari Allah. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Kita lupa akan janji Allah. Kita ingin melihat bukti sebelum kita percaya, sebelum kita mau menyatakan kesetiaan kita. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lainnya juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Kita tidak yakin dengan pembawa pesan yang tampak biasa, kita tidak berani untuk memahami. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Kita menganggap masalah kita terlalu besar bagi Allah. Kita bersikap seperti murid yang ketakutan. Tidak mau membiarkan Allah masuk dalam hidup kita yang padat. Tidak mau memberikan tempat bagi Dia yang telah menciptakan dan terus memperbarui kita. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Kita seperti Petrus, kita menyangkali Allah, kita gagal membagikan mukjizat Allah kepada orang lain. Kita menyimpan kabar baik itu bagi diri kita sendiri. 弟兄姐妹们，这时候让我们在神的面前安静，我们要认罪祷告。神啊，求你原谅我们的不信。 Ampuni kami Allah atas ketidakpercayaan kami. 我们把空坟墓当成丑陋的骗局。 Kami berpikir bahwa kubur kosong adalah tipuan yang kejam. 我们已经看到细麻布独在一处，却仍然执着于死亡。 Kami menemukan kain kafan yang kosong, tetapi kami masih berkutat tentang kematian. 原谅我们已经听了活的圣言，却把它隐藏了起来。 Ampuni kami yang telah mendengar firman, tetapi masih menyimpan untuk diri sendiri. 求你在我们的不信中复兴我们。 Ampuni dan pulihkan kami dari ketidakpercayaan kami. 阿门。 Amin. 请听圣经的话，这样坚固我们，安慰我们。不要惧怕，我报给你们大喜的信息，
是关乎万民的。因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。 Dengarlah firman Tuhan yang menguatkan kita. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa hari ini. Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 不要惧怕，接受这大喜的信息吧。 Jangan takut, terimalah kabar yang membawa kesukaan besar. 神的应许是真实的，基督已复活，相信必得永生。 Janji Allah sungguh benar adanya. Kristus telah bangkit, percayalah dan engkau akan hidup. “我们与历代众圣徒同声宣告基督徒的信仰宣言：使徒信经。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，有同真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间。第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam sejahtera saudara-saudara semua. 今天是主耶稣复活的日子。
Hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. 耶稣真复活了 Yesus benar telah bangkit. 啊！我奉靠耶稣基督的名祝福大家， Dengan atas nama Tuhan Yesus, saya mengucapkan kepada saudara, 把耶稣基督的复活的丰盛的恩典与我们同在。 kiranya semua anugerah kelimpahan dari Tuhan Yesus bersama kita semua. 今天我们一起来打开罗马书第6章第4节吧。 Hari ini marilah kita buka Alkitab, kita ambil dari kitab Roma. 所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，愿是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。 Dengan demikian, kitab Roma pasal 6 ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. 阿门。 Amin. 我们一起来祷告。 Mari kita bersatu dalam doa. 亲爱的天父，感谢你， Terima kasih Allah Bapa kami. 真感谢你，你赐给我们复活的生命。 Terima kasih Engkau telah memberikan kehidupan ke dalam kebangkitan ini. 主啊，今天我们都来到你的面前， Tuhan, pada hari ini kami datang ke hadapan-Mu. 求主透过今天的崇拜，我们要经历复活的丰盛的恩典。 Melalui ibadah pada malam hari ini kami ingin melalui atau ingin kami mengalami semua kemuliaan dan anugerah yang berlimpah daripada Engkau. 现在我们要听你的话语， Saat sekarang kami ingin mendengar firman-Mu. 求主你赐给我们大大的力量。 Kiranya mohon Tuhan memberikan kami kekuatan. 这样的祷告，奉靠耶稣基督而求， Demikian kami berdoa atas nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 啊，尊敬的亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara kekasih, 是的，耶稣基督的复活带来了丰盛的喜乐和盼望。 benar, kebangkitan Tuhan Yesus telah membawa kita pengharapan dan kelimpahan hidup. 但是我们只有脑里了解，哦，耶稣真复活了，不够了。 Apabila kita hanya mengerti bahwa Tuhan Yesus bangkit itu tidak cukup. 若这样的话， Apabila demikian, 啊，我们不可经历过耶稣基督复活的丰盛的生命。 kita tidak akan mengalami semua kelimpahan kebangkitan dari Tuhan Yesus ini. 那么我们怎么做，我们可以经历过从耶稣基督而来的复活的丰盛的恩典呢？ Bagaimana kita harus lakukan sehingga kita dapat mengalami kemuliaan ataupun keanugerahan yang melimpah dari Allah? 那就是与耶稣基督联合的时候，才可以得到了这样的丰盛的经历。 Kita akan mengalami kelimpahan ini apabila kita bersatu dengan Yesus Kristus. Kitab Roma pasal 6 ayat 3, Rasul Paulus mengatakan, 岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？ atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? 啊，我们经历过复活的丰盛的生命之前，需要的是什么呢？ Sebelum kita mengalami anugerah yang berlimpah dari Kristus, apa yang kita butuhkan? 啊，我们一定对罪的死亡当中一定要死了。 Dan terhadap dosa kita harus mati terlebih dahulu. 但是这个不是我们靠着我们自己的力量能做到的， Tetapi ini bukan mengandalkan kekuatan kita saja. 这个是完完全全透过耶稣基督的恩典可以做到的。 Ini semua kita harus andalkan, semua anugerah dari Tuhan Yesus baru kita dapat lakukan. 所以现在使徒保罗提到了有一个洗礼的一个单词来表现有这样的情况。 Maka Rasul Paulus menyinggung suatu kata baptis untuk mengatakan situasi seperti ini. 亲爱的弟兄姐妹们，洗礼的意思是什么意思呢？ Saudara-saudara, apa artinya dibaptis? 这洗礼里面有洗净的意思了。 Baptis itu artinya kita membasuh supaya bersih. 这洗礼里面也有了联合的意思 Di dalamnya juga mengandung makna disatukan. 啊。这就曼达林的圣经，中文圣经说归入到基督耶稣里面 Artinya kita itu masuk ke dalam Kristus. 啊。是的，这个意思联合的意思就是进入到耶稣基督里面的意思了。
Kesatu itu artinya bersatu artinya kita masuk ke dalam Yesus Kristus. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara, 我们怎么做可以经历过复活的丰盛的恩典呢？ apa yang harus kita lakukan sehingga kita dapat mengalami 一定 anugerah kelimpahan Yesus? 一定与耶稣联合。 Harus bersatu dengan Yesus. 到底这个联合的意思是什么意思呢？ Apa artinya bersatu itu? 进入到耶稣基督里面， Artinya masuk ke dalam Yesus Kristus. 在这里有2个人， Di sini ada 2 orang, 他们一起握手，一起走。 mereka berjalan bersama. 很多人这样想， Banyak orang berpikir, 这个也是联合的意思了。 apakah ini artinya bersatu? 但是圣经说的联合的意思呢，不是这样的。 Tetapi bersatu dalam Alkitab bukan demikian. 无论怎样，2个人握手， Mungkin 2 orang kita kenal. 意思这个是2个人 Ini artinya 2 orang 啊。合而为一的意思是到底什么意思呢？ bersatu, 2 menjadi 1. Apa artinya? 联合的意思是到底什么意思呢？ Bersatu sebenarnya apa artinya? 我们进入到耶稣基督里面， Kita masuk ke dalam Yesus Kristus, 耶稣进入到我们里面， Yesus juga masuk ke dalam diri kita. 这就是联合的意思。 Itu adalah bersatu. 什么时候发生过这样美好的联合的情况的呢？ Kapan akan terjadi situasi yang begitu indah yaitu bersatu? 我们受洗的时候。 Ketika kita dibaptis. 但是，亲爱的弟兄姐妹们，你们注意点看， Tetapi saudara-saudara, mohon perhatikan. 在这里使徒保罗说的洗礼的意思是到底什么意思呢？ Di sini Paulus menyinggung dibaptis sebenarnya apa artinya? 现在我们在教会里，我们受到了用水的洗礼， Di gereja sekarang kita dibaptis dengan air. 但是在这里，使徒保罗说的洗礼呢，不是那样的洗礼， Tapi di sini Paulus menyinggung baptis bukan demikian. 那就是圣灵的洗礼。 Yaitu dibaptis oleh Roh Kudus. 受到圣灵洗的时候，耶稣进入到我们里面。 Kita setelah dibaptis dengan Roh Kudus bahwa Yesus telah masuk ke dalam kita. 我们相信耶稣基督告白说：“耶稣，你是我的主”的时候，圣灵进入到我们里面。 Ketika kita mengagungkan atau kita mengatakan Yesus engkau adalah Tuhanku, Yesus ketika itu juga sudah masuk ke dalam kita. 那就是圣灵洗。 Itu adalah baptisan hidup. 我们透过有这样的神秘性的联合当中，我们看到了上帝的恩典。 Dalam kebaptisan kudus ini kita boleh melihat anugerah dari Allah. 若我们这样与耶稣基督联合的话，我们的一切的罪都全部都死了。 Apabila kita bersatu dalam Yesus seperti ini, maka semua dosa-dosa telah mati. 我为什么给你们这样讲的呢？ Mengapa saya katakan demikian terhadap engkau? 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara, 耶稣基督复活的意思是什么意思啊？ apa artinya Yesus dibangkitkan? 耶稣从死里复活了， Yesus bangkit dari kematian. 从死亡当中复活了， Dari kematian ia telah bangkit. 知道吗？为什么这个是重要呢？ Apakah ini penting? 若我们要经历过复活的恩典的话， Apabila kita mau ingin mengalami anugerah dari kebangkitan ini, 首先重要的是什么呢？ yang pertama apa yang kita butuhkan? 我们也对罪的权势当中一定要死了。 Terhadap kuasanya dari dosa, kita harus mati terlebih dahulu. 若还得罪的权柄来掌管我们的话， Apabila kuasa dosa mesti berkuasa di atas kita, 我们真的绝对不可能经历过复活的恩典。 maka kita tidak akan mengalami anugerah dari kebangkitan ini. 但是我们与耶稣基督联合的时候， Ketika kita bersatu dengan Yesus Kristus, 我们的一切的罪都死了。 semua dosa kita mati juga. 那时候我们才经历过了复活的丰盛的恩典。 Maka kita akan mengalami anugerah kelimpahan dari kebangkitan ini. 所以，我们透过今天的复活节，我们一定要纪念我怎能与耶稣基督联合起来。 Maka melalui hari kebangkitan ini, kita harus mengalami bagaimana kita bersatu dengan Yesus. 所以，今天的讲道当中，我不愿意说明复活是什么什么。 Dalam khotbah pagi hari ini, saya tidak mau mengatakan apa itu kebangkitan ini itu. 我今天为你们复活的讲道的时候，我要提到我们怎能经历过丰盛的复活的生命的恩典。 Hari ini saya akan mengatakan bagaimana kita harus mengalami anugerah kebangkitan ini. 但是我们都知道了，太可惜了。 Tapi kita tahu, tapi sayang sekali, 那
不少的人现在不知道了怎能与耶稣基督联合起来 Banyak orang tidak tahu bagaimana harus bersatu dengan Yesus Kristus. 啊！一般的生活当中，会有的一般的生活当中，真的看不到与耶稣基督联合的生活的样子了。 Dalam kehidupan hari-hari sebiasanya tidak dapat kelihatan bahwa dia telah bersatu dengan Yesus. 啊，所以我们无论怎样，我们努力与耶稣基督联合的生活。 Bagaimanapun kita harus berusaha, kita harus bersatu dengan Yesus. 我们再来看一下罗马书第6章第4节当中，使徒保罗怎样说话呢？ Mari kita lihat kitab Roma pasal 6 ayat 4. 啊，所以我们借着洗礼归了死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。 Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. 我们与耶稣基督联合的时候，我们变成到新的人。 Apabila kita sudah bersatu dengan Yesus Kristus, kita adalah orang yang bersuka cita. 我们透过洗礼的时候，与耶稣基督洗礼的时候，我们的旧人已经死了。 Kita dibaptiskan, artinya manusia lama kita sudah mati. 旧人已经死的时候，我们透过复活的生命，我们得着了新生命的人的样子。 Manusia lama kita mati, melalui hari kebangkitan kita memperoleh hidup yang baru. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara, 我们相信耶稣基督的时候，为什么需要新生活的样式呢？ kita percaya pada Yesus. Mengapa kita butuh cara hidup yang baru? 因为我们的旧人已经死了， Karena manusia lama kita telah mati. 这个是恩典。 Ini adalah anugerah. 看一下，若我们相信耶稣基督还对我们的旧人还得活着的话， Apabila kita punya anugerah keselamatan itu mesti ada dalam Yesus Kristus. 我们再来看一下，我真的相信耶稣基督的人吗？我们一定要这样想。 Kita harus berpikir, apakah saya sudah benar percaya pada Yesus Kristus? 若相信耶稣基督之后，我们还得有了旧人的习惯的话， Apabila kita sudah percaya Yesus dan kita mesti mempunyai suatu talenta untuk menolong orang, 不能可以说我现在相信耶稣基督的人。 kita sekarang tidak boleh mengatakan bahwa kita mesti percaya pada Yesus. 若我们要经历复活的丰盛的恩典的话，我们首先真需要的是旧人已经死的经历。 Dan apabila kita mau mengalami anugerah berlimpahan dalam kebangkitan, kita harus melalui dulu kita sendiri yang bangkit dulu. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara, 我们提到复活的时候，我们可以想的时间是什么时候的呢？ nah kita apabila merenungkan hari kebangkitan itu, bila itu kebangkitan, 很多人想啊，这个是主耶稣基督再来的那天的发生的情况。 banyak orang berpikir bahwa ketika waktu itu adalah Yesus datang yang kedua kali. 是的，这个也是对了。 Benar, ini juga benar. 但是我们在地上，我们生活的时候，一定要经历啊，在这里的地上当中的复活。 Kita yang masih ada di bumi ini, kita harus mengalami juga kebangkitan yang ada di bumi terlebih dahulu. 若在地上没有经历过复活的恩典的话， Apabila kita tidak mengalami anugerah dari kebangkitan ini, 虽然耶稣基督再来， walaupun Tuhan Yesus datang lagi, 但是我们没有那么经历过真正的复活的恩典了。 maka kita tidak akan mengalami kebangkitan yang sejati. 我们透过一处经文，我们可以看到有这样的意思。 Melalui suatu perikop ini kita boleh melihat arti ini. 我们看一下哥罗西书第2章12节。 Kita lihat Kolose pasal 2 ayat 12. 在这里经文当中，使徒保罗说：“你们既受洗与他一同埋葬，也就在此与他一同复活，都因信那叫他从死里复活神的功用。” Kolose 2:12. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. 我们都知道哥罗西书也是使徒保罗写的。 Kita tahu kitab Kolose juga ditulis oleh Rasul Paulus. 使徒保罗写了哥罗西书的时候，为了当时的会友而写了。
Dan ketika Paulus menulis surat ini adalah demi gereja pada saat itu. 我们看这一处经文的时候，注意点看这个经文当中，使徒保罗使用的实践是什么样的实践？ Nah, kita lihat bahwa saat itu Rasul Paulus menulis surat ini di dalam tense yang bagaimana. 在这里，使徒保罗说已经过去了。 Di sini Paulus mengatakan telah lewat, telah 看一 masa 下 lampau.，你们既受洗与他一同埋葬，已经发生过的。 Dan ini engkau telah dibaptis, itu telah lewat. 现在这个会有是还活着的人， Ini orang yang masih hidup. 但是使徒保罗怎么说？你们与耶稣基督一同埋葬了，怎么可能这样说呢？ Maka kenapa Paulus dapat mengatakan akan sudah berkubur bersama dengan Yesus? 这个意思你们听明白吗？ Artinya apa? Anda mengerti? 当时的会友是活着的， Ketika itu jemaat masih hidup. 但是保罗说的是什么呢？ Apa dikatakan Paulus? 你们是已经与耶稣一同埋葬了。 Engkau telah dikubur bersama dengan Yesus. 这意思是什么意思啊？ Apa artinya ini? 他们已经经历过了在地上当中的复活的恩典。 Mereka telah mengalami anugerah kelimpahan dalam kebangkitan ini. 虽然我们等待主耶稣基督再来的那天的复活， Kita juga menantikan Yesus datang kedua kali, kita akan bangkit kembali. 但是我们真的等待主耶稣基督再来的那天的复活的话，我们首先一定经历过在地上当中的复活的恩典。 Kita menunggu Tuhan Yesus datang kedua kali, kita bangkit kembali. Kita harus dalam bumi, kita harus mengalami juga kebangkitan ini. 我们怎么能在地上当中经历过复活的恩典呢？ Di bumi ini bagaimana kita mengalami anugerah kebangkitan ini? 使徒保罗已经说过， Rasul Paulus pernah mengatakan, 与耶稣一同联合起来。 bersatu dengan Yesus. 那时候我们的旧人死了， Orang lama kita, manusia lama kita telah mati. 我们得着了新生命。 Kita memperoleh hidup yang baru. 是的，这个是非常重要的条件。 Ini adalah suatu syarat yang paling penting. 以前的人已经过去了 Semua sudah berlalu. 我们变成到新的人 Kita menjadi orang manusia baru. 这个是上帝的特殊的恩典。 Ini adalah anugerah yang spesifik dari Allah. 所以我们要经历复活的丰盛的恩典的话，在地上一直跟随耶稣基督而走。 Maka kita ingin mengalami anugerah kelimpahan dari kebangkitan ini, kita harus mengikuti Yesus. 这个是怎么可能的呢？ Bagaimana ini terjadi? 因为我们已经受洗归入耶稣基督里面。 Karena kita sudah dibaptis dan kita bersatu dan masuk ke dalam Yesus Kristus. 我们的旧人已经都死了， Manusia lama kita sudah mati. 我们变成到新的人。 Kita menjadi manusia baru, ciptaan baru. 所以思想当中、感情当中、意志当中需要真正的变化。 Semua pemikiran kita, tekad kita, dan semua kemauan kita harus mengalami suatu perubahan. 我们腐败的本性已经过去了， Semua yang jahat, semua yang sudah loyo itu sudah lewat. 我们受洗归了到耶稣基督的时候啊，我们真的发生过了新的创造。 Maka kita melalui Tuhan Yesus ini kita telah menemukan ciptaan baru di dalam Yesus. 我们还得救人的时候， Ketika kita masih manusia lama, 罪来支配我们， dosa datang dan menemani kita. 死亡来支配我们。 Kematian, maut juga datang menegur kita. 但是我们与耶稣基督联合的时候， Ketika kita bersatu dengan Yesus Kristus, 上帝的恩典来支配我们。 anugerah dari Tuhan menegur kita. 我们与耶稣基督联合， Kita bersatu dengan Yesus Kristus, 对罪而死了， mati terhadap dosa. 这个是非常重要的背景， Ini adalah suatu latar belakang yang paling penting. 这个是非常重要的我们信心的基础。 Ini adalah dasar iman kepercayaan yang paling penting. 然后呢，我们透过复活，我们才结果子了。 Melalui kebangkitan barulah kita berbuah. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara, 使徒保罗已经说过， Rasul Paulus pernah mengatakan, 耶稣从死里复活， Yesus bangkit dari kematian. 这就是初熟的果子了。 Ini adalah suatu buah yang baru siap tanam. 耶稣也透过复活了结果子了。 Dan Yesus melalui kebangkitannya dia itu berbuah.
是的，所以我们与耶稣基督联合的时候啊，我们可以结了果子了。 Maka ketika kita bersatu di dalam Yesus Kristus, maka kita akan juga berbuah. 所以我们已经要知道啊，我已经复活的上帝的百姓的话， Maka kita harus tahu apabila kita sudah bangkit, kita sudah bersama dengan Allah, 我们还得在地上生活当中， kita mesti hidup di bumi ini. 我们必须按照上帝的呼召的方式而活着。 Kita hidup harus melalui panggilan dari Allah, kita hidup. 那时候我们天天可以，我们会结了复活的果子。 Maka kita akan berbuah atas kebangkitan ini. 比如说有一个人， Misalnya ada satu orang, 我绝对不能爱他， saya tidak boleh mengasihinya. 但是我已经经历过了复活的恩典， Tetapi saya telah mengalami anugerah dari kebangkitan. 怎么样啊？ Bagaimana? 有变化。 Harus ada berubah. 本来我不能爱他，但是我已经经历过复活的恩典，我可以爱他了。 Sebenarnya saya tidak boleh, tidak dapat mengasihinya. Kata mengalami anugerah dari kebangkitan, maka saya bisa mengasihinya. 我已经经历过复活的恩典， Saya telah mengalami anugerah di kebangkitan. 我给无论谁可以传福音了。 Terhadap siapapun saya boleh berberita Injil. 我经历过复活的恩典的话， Saya telah mengalami anugerah kebangkitan. 我在地上生活的时候，我只有爱耶稣基督。 Ketika saya masih di bumi ini, saya hanya mengasihi Yesus Kristus. 这是什么意思呀？ Apa artinya? 这就是复活的经历的意思了。 Itu adalah pengalaman atau mengalami kebangkitan. 这个是真的从上帝而来的恩典。 Ini adalah anugerah yang berasal dari Allah. 是的，我们天天真需要这样的变化的生活。 Betul, kita harus mengadakan perubahan kehidupan di bumi ini. 我们一起来看一下加拉太书第3章27节。 Mari kita baca Galatia pasal 3 ayat 27. 你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。 Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. 在这里，彼得这个使徒保罗强调的说的意思是什么意思呀？ Di sini apa yang ditekankan oleh Rasul Paulus? 你们受洗归入基督的，都是披戴基督了， Di sini dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. 都是披戴基督了。这个意思是什么意思呢？新生活的样式了。 Mengenakan Kristus apa artinya? Yaitu adalah cara gaya hidup yang baru. 所以我们在地上经历的复活的丰盛的恩典的意思，就是披戴基督的意思了。 Maka apabila kita ingin mengalami anugerah kebangkitan ini, artinya kita harus mengenakan Kristus. 在这里你们注意点看一下， Di sini coba mohon kita perhatikan. 我们穿着耶稣基督的衣服，不是这样的意思了。 Itu artinya bukan kita mengenakan baju Yesus Kristus. 注意点听，注意点你们听一下 Cobalah kita merenungkan. 啊，这个意思是穿着耶稣基督这个意思了。 Itu artinya kita mengenakan Yesus Kristus. Artinya itu. 这两句话呢不一样， Kedua kata itu berbeda maknanya. 穿着耶稣基督的衣服和穿着耶稣基督呢完全不一样。 Mengenakan baju Yesus Kristus dan mengenakan Kristus itu dua kata yang berbeda. 穿着耶稣基督的意思是什么意思呀？ Mengenakan Kristus apa artinya? 我们的生活完全变成到像耶稣基督一样。 Kehidupan kita semuanya sudah seperti Yesus Kristus. 我们的思想也完全改变了，像耶稣基督的思想一样。 Pemikiran kita juga sudah berubah seperti Tuhan Yesus. 我们的感情、我们的行为也是完全改变到像耶稣基督一样。 Perilaku kita ataupun segala di dalam perbuatan kita itu seperti Yesus. 相信耶稣基督的意思，你们听明白吗？ Percaya pada Yesus, dan kau harus mengerti kata ini. 只有在脑里相信耶稣不够了。 Hanya di dalam benak kita memikir percaya pada Yesus itu tidak cukup. 自己告白说我相信耶稣。 Kita mengatakan kita percaya Yesus. 刚才你说的我相信耶稣基督的意思是到底什么意思呀？ Engkau tadi mengatakan saya percaya pada Yesus Kristus, apa artinya? 你真的完全变成到像耶稣基督一样的人吗？ Apakah engkau telah menjadi manusia yang sama seperti Yesus Kristus? 有的人问牧师， Ada yang bertanya pada pendeta. 牧师在地上有没有这样的人呢？
Di dunia ini apakah ada manusia seperti ini? 是的，我也想这个是很难很难了。 Saya juga berpikir bahwa ini adalah sulit sekali. 但是重要的是什么呢？ Tetapi yang terpenting apakah itu? 我们每一天努力像耶稣基督一样。 Kita setiap hari berusaha seperti Yesus. 去年也有了复活节， Tahun lalu juga ada hari kebangkitan. 今年也有了复活节。 Tahun ini juga ada hari kebangkitan. 我们为什么要纪念复活节呀？ Mengapa kita harus ada kebangkitan pada tahun ini? 过了今天， Lewat hari ini, 明天也没有了复活的恩典了。 besok sudah tidak ada anugerah kebangkitan. 这不是真正的基督徒的样子。 Ini bukan satu rupa umat Kristen yang sejati. 一年365天是真的复活的时间， Setahun 365 hari itu adalah hari-hari kebangkit. 所以我们必须披戴基督。 Maka kita harus mengenakan Kristus. 为什么需要这样的呢？ Mengapa harus demikian? 罗马书13章13节当中，使徒保罗这样说： Kitab Roma pasal 13, Rasul Paulus mengatakan, 行事为人要端正，好像行在拜昼，不可狂妄醉酒，不可好色邪谈，不可正经基督。 dan kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. 所以我们每一天已经都经历过了复活的生命的恩典。 Maka setiap hari kita sudah mengalami anugerah kelimpahan dari kebangkitan. 是的，复活可以带来丰盛的恩典。 Benar, hari kebangkitan itu adalah memperoleh anugerah yang berlimpahan. 耶稣被钉十字架死的时候， Ketika Yesus disalibkan dan mati, 然后呢埋葬的时候， ketika dijual oleh muridnya, 我们的旧人也跟耶稣基督一同埋葬了。 nah kita, manusia lama kita sudah bersama dikubur. 耶稣基督复活的时候， Ketika Yesus bangkit, 我们也变成到新的人。 kita telah menjadi manusia baru. 意思就是在我们里面已经发生过了新的创造。 Artinya di dalam diri kita telah terjadi suatu pertumbuhan yang baru. 若我们得到了新创造的恩典的话， Apabila kita memperoleh ciptaan baru ini, 应该按照新创造的恩典而活着。 kita harus hidup sesuai dengan ciptaan baru ini. 在上帝的恩典里面而活着。 Di dalam anugerah Tuhan kita hidup. 我们一定跟随上帝的旨意而走。 Kita harus jalan menuruti perintah dari Allah. 知道吗？在复活的恩典当中，我们的里面已经发生过了新创造的恩典。 Tahu bahwa kita di dalam mengalami anugerah kebangkitan ini, kita juga mengalami ciptaan baru itu. 耶稣复活的时候，我们得到了这样的恩典。 Ketika Yesus bangkit, kita memperoleh anugerah seperti ini. 所以罗马书第8章1节到2节当中，使徒保罗这样说： Maka di kitab Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 mengatakan, 如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。第2节当中，因为赐生命的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。 Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. 我们在耶稣基督里已经死了。 Dalam Yesus Kristus kita sudah mati. 然后呢，我们在耶稣基督里，我们已经得到了新的生命。 Tetapi di dalam Yesus Kristus kita memperoleh hidup yang baru. 我们已经得到了圣洁的生活的力量。 Kita memperoleh kekuatan dalam hidup baru ini. 我们里面有生命的恩典。 Kita di dalam mempunyai anugerah hidup. 所以我们在地上如何我们经历过复活的丰盛的恩典呢？ Apabila kita di dunia ini kita mengalami anugerah kebangkitan ini, 与耶稣基督联合起来， bersatu dengan Yesus, 我们按照新生活的方式而活着。 kita hidup di dalam ciptaan baru. 我们天天依靠生命的力量。 Kita setiap hari mengandalkan kehidupan 那时 kekuatan 候， hidup 那时 kita. 候我们可以经历过了复活的丰盛的恩典。 Maka kita akan mengalami anugerah kelimpahan dalam kebangkitan ini. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara, 今天我们要过复活节了， kita hari ini melewati hari kebangkitan. 别忘记我们已经变成到新的人。
Jangan lupa bahwa kita menjadi ciptaan baru sekarang. 但是只有脑里了解不够了， Tetapi hanya di benak kita hanya mengerti itu tidak cukup. 实在我们一般的生活当中，我们努力来表现起来，我是新造的人。 Maka di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus mengungkapkan bahwa kita ini adalah ciptaan baru. 哥林多后书第5章17节当中，使徒保罗这样说2 Korintus pasal 5 ayat 17, Rasul Paulus mengatakan, 若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。 jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 我们是这样的人， Kita adalah orang demikian. 我们怎么能得着了这样的恩典？ Bagaimana kita akan memperoleh anugerah seperti ini? 我们透过耶稣基督的复活的恩典。 Kita melalui anugerah dari kebangkitan Yesus. 怎么样？我们一般生活当中，我们有没有影响到了耶稣基督复活的丰盛的恩典呢？ Apakah kita sudah dalam kehidupan kita telah menerima atau terpengaruh oleh kebangkitan Yesus ini? 我们特殊来纪念今天是复活节， Kita mengenang bahwa hari ini adalah hari kebangkitan. 明天呢怎么样？ Bagaimana esok? 后天呢怎么样？ Bagaimana lusa? 我们一直来经历过复活的丰盛的恩典。 Kita harus setiap hari mengalami anugerah dari kebangkitan ini. 到底耶稣基督的复活跟我们的新生命到底有什么关系呢？ Apa hubungan kita dalam kebangkitan ini dengan ciptaan baru kita ini? 我们天天默想这样的恩典。 Kita setiap hari harus kita mengenang anugerah seperti ini. 我们透过耶稣基督的复活的恩典，我们从那天开始，我们不是罪的奴仆。 Sejak kita hari kebangkitan, kita mengalami anugerah kebangkitan ini, kita bukan lagi hamba dosa. 我们是上帝的仆人， Kita ini adalah hamba dari Allah. 所以我们一定在地上当中要经历复活的丰盛的生命的恩典。 Maka di bumi ini kita harus mengalami anugerah kelimpahan dari kebangkitan ini. 千万别再来带着旧人的习惯而生活。 Jangan lagi kita hidup dalam keadaan ataupun sikap manusia lama kita. 我们必按照上帝的旨意而活着。 Kita hidup menuruti kehendak Allah. 愿奉靠耶稣基督的名祝福大家。 Dengan nama Tuhan Yesus saya memberkati Anda 主 semua. 耶稣基督的复活的恩典，天天与我们同在。 Anugerah dari kebangkitan Tuhan Yesus setiap hari bersama dengan kita. 阿门。 Amin. 我们一起来祷告。 Mari kita berdoa. 亲爱的天父，感谢你。 Terima kasih ya Allah Bapa. 今天我们要纪念耶稣基督的复活的那天。 Hari ini akan kita mengenang kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. 感谢主，让我们清楚的知道复活的生命的恩典。 Terima kasih kami telah tahu bahwa anugerah dari kebangkitan ini. 主啊，我们愿意在地上要经历过复活的丰盛的生命。 Tuhan, kami ingin di dalam dunia ini kami mengalami anugerah kelimpahan dalam kebangkitan Engkau. 我们必按照上帝的旨意而活着。 Kami hidup menurut kehendak dari Allah. 我们等待主耶稣基督再来的那天的复活的恩典。 Kami juga menunggu anugerah kebangkitan dan datangnya Yesus Kristus kedua kali. 主啊，现在我们要过正在比较难的时代当中， Tuhan, kami sedang di dalam keadaan yang begitu sulit. 所有的会友在哪里，你必与我们同在。 Walaupun di mana jemaat kita berada, Engkau tetap bersama dengan kita. 今天我们无论在哪里，每个人必得着复活的生命的恩典。 Walaupun di mana kami berada, kami tetap menerima anugerah daripadamu. 主啊，你赐给我们大大的力量。 Tuhan, berikan kepada kami kekuatan. 主啊，你赐给我们平安的心， Berilah kepada hati yang damai sejahtera. 把所有的荣耀都归给神。 Semua kemuliaan bagi Allah. 这样的祷告，奉靠耶稣基督的名而求。 Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin.世上的苦难，像海浪不准停止，海大海洋，人们相
Kita berdoa dan mengucap syukur. 让我们同心感恩祷告。 Oleh karenamu Yesus, hidup kami berkelimpahan hari ini. 主耶稣，因为你，我们可以拥有丰盛的生命， Berlimpah menikmati kasih Allah. 我们可以享受神丰盛的爱， Berlimpah mengerti firman. 我们可以明白神你丰富的话语， Berlimpah menabur kasih kepada sesama. 也可以把丰富的爱分给我们身边的每一个人。 Berlimpah mengaku dosa dengan pertolongan Roh Kudus. 靠着圣灵的力量，我们可以向神认罪悔改。 Berlimpah menghidupi hidup meneladani Yesus sang penakluk dunia. 以耶稣为榜样，我们活出得胜有余的生命。 Untukmu Yesus, hidup ini kami berikan. 主耶稣，我们将我们的生命献上给你。 Di dalam namamu kami mengucap syukur. 奉靠主耶稣的名，我们感恩祷告。 Amin. 阿门。 Oleh karena Yesus hidup, kita memiliki hari esok. Hari esok, Yesus menjadi pokok anggur dan kitalah rantingnya. Hari esok dia menjadi pembela kita di hadapan Bapa di surga. Sebab dia hidup, kita tidak gentar menghadapi hari esok.们一同以主耶稣教导我们的祷告文结束祷告。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。
我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。我们领受上帝的祝福，但愿我主耶稣基督的恩惠、父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们众人同在，从今时直到永远。阿们。You shall go out with joy and be led forth in peace. The mountains and hills will burst into song before you. You shall go out with joy and be led forth in peace. The mountains and hills will burst into song before you. You shall go out with joy and be led forth in peace. The mountains and hills will burst into song before you. You shall go out with joy and be led forth